Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Dr. Wan Ahmad Munsif, Wan PAS selaku pensyarah kaedah mengajar. Saya Nurul Afifah binti Cik Nazmi, nombor matrik P134937, ingin membentangkan rancangan pengajaran harian saya pada hari ini berdasarkan subjek perniagaan tingkatan 4. Seterusnya, berdasarkan RPH Perniagaan Tingkatan 4, temanya ialah tujuan perniagaan serta tajuknya ialah tujuan perniagaan dan milikan perniagaan. Rancangan pengajaran harian saya berdasarkan DSKP Perniagaan Tingkatan 4. Aktiviti pengajaran telah pun dilaksanakan pada 7 November 2023 iaitu pada hari Selasa, yang mana aktiviti pengajaran ini melibatkan tingkatan 4 Al-Khawarizmi dan jumlah pelajarnya adalah 36 orang dan masa yang diperuntukkan adalah selama 1 jam bermula dari pukul 11 pagi hingga 12 tengah hari. Seterusnya, RPH saya berdasarkan DSKP tingkatan 4 iaitu standard kandungannya 1.2, tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan. Manakala standard pembelajaran pula iaitu 1.2.1, menjelaskan pelbagai bentuk pemilikan perniagaan. Di samping itu, pada objektif pembelajaran, pada akhir pembelajaran murid dapat menjelaskan pelbagai bentuk pemilikan perniagaan. Manakala untuk kriteria kejayaan, pada akhir pembelajaran murid dapat menghubungkaitkan beberapa contoh berkaitan tujuan perniagaan dan juga pemilikan perniagaan dengan betul, menjelaskan pelbagai bentuk pemilikan perniagaan dan juga dapat menjawab sekurang-kurangnya 3 soalan dengan tepat berkaitan dengan tajuk pembelajaran yang dijalankan. Selain itu, dalam melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, bahan bantu mengajar yang digunakan ialah seperti komputer, projektor LCD, buku teks, paparan multimedia seperti infografik, video dan juga aplikasi kuisis. Bahan bantu mengajar ini sangat penting di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran supaya aktiviti pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar. Seterusnya ialah pengisian kurikulum EMK dan juga kepelbagaian kaedah dan teknik. Yang pertama ialah nilai murni. Nilai murni yang dapat diterapkan ialah seperti kerjasama, kecerdasan, patuh dan rasional, teliti dan juga saling memahami. Manakala kemahiran berfikir yang dapat diterapkan dalam aktiviti pembelajaran ialah seperti mengumpul dan juga mengelas maklumat, membanding beza dan juga menganalisis isi pembelajaran. Seterusnya, kemahiran personal yang dapat diaplikasikan ialah seperti keyakinan dan juga keberanian. Antara kemahiran belajar, cara belajar yang diterapkan seperti kemahiran membaca dan juga bertutur, kemahiran mengumpul maklumat, kemahiran menganalisis dan juga kemahiran menulis. Di samping itu, elemen merentas kurikulum iaitu EMK yang diaplikasikan dalam pembelajaran seperti dari bahasa, kreativiti dan inovasi, patriotisme dan juga nilai murni. Untuk pengetahuan sedia ada murid dapat membezakan setiap bentuk pemilikan perniagaan berpandukan kepada contoh aktiviti perniagaan yang dijalankan, dan untuk kebat ataupun iting yang diterapkan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran ialah seperti kuis dan juga peta buih.
Seterusnya, kita pergi kepada fasa permulaan, iaitu set induksi. Antara aktiviti yang dijalankan ialah murid dan guru melakukan aktiviti senama ringkas sebelum memulakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Okey, selepas itu, guru mendedahkan kepada murid dengan menonton video jenis-jenis pemilikan perniagaan. Selepas itu, guru mengajukan 3 soalan kepada murid untuk menguji kefahaman berdasarkan video yang ditayangkan sebentar tadi. 3 orang murid memberi jawapan kepada soalan yang diberikan oleh guru dengan tepat. Yang terakhir, guru mengaitkan perbincangan soalan dengan topik pembelajaran pada hari ini. Antara bahan bantu mengajar yang terlibat ialah seperti komputer, projektor LCD dan juga tayangan video iaitu daripada YouTube. Seterusnya, selepas fasa permulaan, kita pergi kepada fasa perkembangan. Aktiviti yang pertama dijalankan ialah murid membuka buku teks perniagaan tingkatan 4, tajuk pemilikan perniagaan sebagai rujukan. Guru menerangkan secara ringkas bentuk pemilikan perniagaan melalui infografik yang dihasilkan oleh guru sendiri melalui aplikasi Canva. Melalui infografik, murid dapat mengetahui setiap ciri-ciri bentuk pemilikan perniagaan. Selepas itu, guru memberi peluang kepada murid untuk meneroka dengan lebih jelas tentang pembelajaran dengan menggunakan kaedah kotak minda yang disediakan oleh guru. Melalui kotak minda itu, murid dapat meneroka setiap maklumat yang berkaitan dengan bentuk pemilikan perniagaan seperti ciri-ciri, kelebihan, kekurangan, proses pendaftaran dan sebagainya. Antara BBM yang terlibat pada langkah yang pertama ialah seperti buku teks, infografik dan juga kotak minda. Selepas murid meneroka aktiviti kotak minda, guru meneruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan melaksanakan aktiviti peta buih. Guru memaparkan slide peta buih dan meletakkan 5 kad bergambar bentuk pemilikan perniagaan di dalam bekas. Guru meminta setiap murid untuk mengambil satu kad di dalam bekas secara rawak dan menampal kad tersebut mengikut kategori yang betul pada paparan slide. Seterusnya, guru meminta semua murid untuk menyebutkan semua informasi pada slide yang telah lengkap secara berkumpulan. Seterusnya, kita pergi kepada aktiviti langkah kedua. Aktiviti langkah kedua ini melibatkan kepada aktiviti secara berkumpulan. Yang pertama, murid dibahagikan kepada 5 kumpulan yang mana 4 kumpulan terdiri daripada 7 orang ahli dan 1 kumpulan terdiri daripada 8 orang ahli. Setiap kumpulan dibahagikan kepada subtopik masing-masing. Setiap kumpulan berbincang, menjana idea dan menulis tentang isi kandungan topik di kad manila menggunakan marker pen yang disediakan oleh guru. Hasil tugasan yang telah siap ditampal pada dinding cardboard di meja setiap kumpulan. Selepas itu, dengan isyarat daripada guru, murid bergerak secara kumpulan ke meja kumpulan lain. Murid melihat dan membaca hasil tugasan kad manila yang dihasilkan oleh kumpulan lain. Semasa aktiviti itu dilaksanakan, kumpulan asal hendaklah meletakkan pensel atau kertas
di meja supaya kumpulan yang datang melawat boleh memberikan komen atau pengukuhan berkaitan hasil kerja mereka. Ahli kumpulan juga diarahkan oleh guru untuk berpecah sementara waktu untuk melihat stesen lain ataupun kumpulan lain. Setelah kembali semula kepada kumpulan asal, murid menceritakan dan melaporkan pembelajaran ataupun pengalaman yang diperolehi daripada aktiviti yang dijalankan. Seterusnya, selepas aktiviti langkah kedua dijalankan, guru meneruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan aktiviti langkah ketiga, iaitu menjalankan aktiviti kuis. Sebelum menjalankan aktiviti kuis, guru memastikan murid berada dalam keadaan yang baik dan juga selesa di dalam bilik darjah. Selepas itu, guru memulakan aktiviti kuis. Murid menjawab aktiviti kuis sebanyak 10 soalan berkaitan bentuk pemilik perniagaan dengan menggunakan kaedah paper mode yang disediakan oleh guru. Selepas itu, guru menilai keputusan yang diperolehi oleh murid melalui aktiviti yang dilaksanakan. Murid yang memperoleh keputusan yang paling tinggi dengan masa menjawab yang pantas akan diberikan ganjaran hadiah. Antara BBM yang terlibat pada aktiviti ini ialah aplikasi Quizizz dan juga paper mode. Sebelum aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditamatkan, guru meminta wakil 2 orang murid untuk memberikan rumusan secara ringkas mengenai tajuk bentuk pemilikan perniagaan, dan guru juga membimbing jawapan murid dan mengulang semula hasil ataupun objektif pembelajaran yang telah dicapai oleh murid. Selain itu, guru juga menyediakan soalan latih tubi sebagai latihan pengukuhan kepada murid. Dan yang terakhir, murid membuat penilaian kendiri terhadap tajuk yang dipelajari pada hari ini. Seterusnya, kita pergi kepada refleksi guru. Pada sesi pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan pada hari ini, saya dapati perjalanan pengajaran berjalan dengan baik seperti yang dirancang. Penyampaian mengenai topik pembelajaran dapat disampaikan dengan jelas serta murid mudah faham. Di samping itu, guru juga dapat menilai kumpulan murid yang aktif dan juga murid yang kurang aktif berdasarkan kepada hasil pengajaran dan pembelajaran. Maka, untuk mengatasi masalah seperti ini, guru perlu mengambil inisiatif yang seharusnya terhadap mereka dengan menyediakan fasa pemulihan supaya murid ini dapat memahami tajuk serta mengikuti aktiviti pembelajaran yang seterusnya dengan baik. Antara kekuatan yang didapati berdasarkan kepada aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan, yang pertama ialah penglibatan murid. Pada pendapat saya, penglibatan murid dalam setiap aktiviti pengajaran dan pembelajaran sangat diperlukan bagi tujuan untuk mencapai objektif yang diingini oleh seorang guru. Seterusnya, bahan bantu mengajar. Penggunaan bahan bantu mengajar seperti kotak minda ini dapat menarik minat murid untuk mengetahui dan juga meneroka dengan lebih jelas berkaitan tajuk yang dipelajari. Selain itu, antara kekurangan yang didapati berdasarkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan, yang pertama
isu teknikal. Semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran dijalankan, berlakunya masalah isu teknikal iaitu video pengajaran tidak dapat ditayangkan setelah menunggu beberapa minit. Yang kedua, masalah kawalan kelas. Bagi memastikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan baik, pengawalan kelas perlu dititik beratkan supaya suasana kelas berada dalam keadaan yang baik dan juga murid bersedia untuk memulakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Di samping itu, cadangan penambahbaikan terhadap aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru perlu mencuba terlebih dahulu paparan yang hendak ditayangkan kepada murid supaya dapat mengelakkan masalah yang berlaku ketika aktiviti pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Di samping itu, dapat menjimatkan masa. Seterusnya, guru juga perlu mengambil inisiatif yang lebih kreatif untuk menarik perhatian murid supaya suasana kelas itu berada dalam keadaan yang bersedia sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran. Akhirnya, kesimpulan yang dapat dirumuskan berdasarkan sesi pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan sebagai seorang guru mempunyai peranan dalam memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar dan selaras dengan perancangan yang dirancang. Selain itu, guru perlu menyediakan pelbagai kaedah ataupun strategi dalam membina ataupun menyediakan bahan bantu mengajar yang lebih kreatif dan juga efisien dalam menyampaikan ilmu dan juga menarik minat murid dalam belajar. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.